Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat, para pendengar rancangan Lembayung Al-Quran ini dimuliakan Allah sekalian. Kita masih lagi bincangkan ayat ke-43, 44 dan 45 dari surat Rum. Bagi tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, turun buka pada jilid ke-7, muka surat 249. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. Yawma idzin yasadda'un. Man kafara fa'alayhi kufruh wa man 'amila salihan fali anfusihim yamhadun. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati min fadlih innahu la yuhibbul kafirin. Sadaqallahul azim. Oleh kerana itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, iaitu Islam. Sebelum datang daripada Allah SWT satu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kurniaannya, sungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Berada dalam lingkungan ayat ini, dia merupakan satu peringatan daripada Allah. Dan ingatan ini saya telah sebut kepada tuan betapa pentingnya setiap Muslim untuk menggunakan akalnya dengan sebaik mungkin, menjadikan dia bahan ataupun benih-benih yang subur untuk menjadikan dia dekat dengan Allah SWT di masa ke semasa. Ingatan, daya ingat adalah satu nikmat daripada Allah SWT. Maka kelompok ayat ini mengingatkan kita supaya fokuskanlah dirimu untuk menjalankan agama Allah yang lurus. Setiap benda ada penjelasannya. Sebelum datang pada kamu hari kiamat yang tiada seorang pun yang dapat menolak ataupun menghalau ataupun kembali semula ke dunia meminta untuk memperbaiki segala kekurangan kesilapan dilakukan pada masa yang lampau, kerana tak ada seorang pun yang dapat melakukan perkara tersebut. Jadi dalam ayat ini kita dapat lihat fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah yawma idzin yasadda'un. Maka pada hari itu tak ada seorang pun yang dapat menolak, dan telah kita lihat ini merupakan satu masdar mimi, radda yaruddu maraddan, ini merujuk kepada usaha untuk kembali ke dunia. Dan kita telah lihat kaitan ayat ini dengan surah Al-Mu'minun, bagaimana sifat si kafir yang menyesali waktu, detik, masa yang lalui dengan perkara yang sia-sia. Ini yang membezakan seseorang manusia daripada haiwan. Sebagai contohnya, kalau seekor haiwan itu ditambat dengan tali di satu tempat, contoh ini dikemukakan oleh Dr. Ratib Nabulusi dalam tafsirnya, maka binatang yang ditambat itu, katalah seekor anjing, letaklah situ barangkali berhari-hari, sediakan makan untuknya, kalau tidak mati dia, kerana dia tidak tahu apa nak dibuat. Kerana bagi binatang yang tidak dikurniakan Allah akal, maka waktu tidak dinilai baginya. Tapi bagi seseorang mukmin, kehidupan ini cukup bernilai. Inilah waktu untuk menanam, waktu untuk bertani. Kerana kita telah pelajari perkataan yang lalu, aflaha yuflihu, muflihun. Jadi sifat orang beriman itu diumpama petani yang bercocok tanam, dan pertanian itu memerlukan waktu sehingga ia menjadi pokok yang matang dan menghasilkan buah dan berikan makanan untuk si petani. Maka demikianlah amal salih yang dilakukan. Keseronokan menanam itu satu perkara, berteduh di bawahnya dan nanti terbit buah, bunga dan sebagainya untuk dinikmati oleh yang menanamnya itu. Maka demikianlah amal salih dilakukan oleh seorang beriman, kerana baginya ada akhirat yang dia kena buat persiapan di situ. Bayangkan contoh yang mudah untuk kita faham. Bayangkan seorang pelajar yang telah pun diberitahu oleh gurunya, kamu kena belajar kerana hujung tahun ada peperiksaan penting. Peperiksaan ini akan menentukan kedudukan kamu selepas dan ini untuk masuk ke universiti, apa kos yang kamu akan ambil. Kalau kamu tak belajar bersungguh-sungguh, nanti kamu tidak boleh pilih fakulti ataupun bidang yang kamu suka. Maka si anak ni pun belajarlah bersungguh-sungguh, meyakini apa yang dikatakan oleh guru itu adalah satu kebenaran. Dan dia melihat abang-abang kakak yang telah pun melalui proses itu, belajar dengan bersungguh-sungguh dan berjaya, menjadi orang ternama dan sebagainya, berkerjaya. Maka itulah dia sifat seorang yang melihat hujung hidupnya. Itu dan contoh yang mudah untuk kita fahami kerana ia berkaitan dengan dunia. Tapi si mukmin melihat lebih jauh daripada itu, kerana Allah sering menjelaskan kepadanya, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma
atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Contohnya kalau dia baca dalam surah Az-Zariyat, maka keseluruhan iman dalam dirinya akan menjadikan pokok akidah itu begitu kukuh bahawa ini kesudahan aku, bahawa di akhirat aku tak boleh kembali semula ke dunia, maka aku kena buat sungguh-sungguh. Kalau anak ni tadi SPM-nya maka dia tidak mencapai apa yang dikehendaki, dia boleh ulang balik semula. Seperti contoh yang telah kita lihat, orang berpindah ke satu benua ke tempat lain ke negara lain ke, orang berkahwin ke, masih ada peluang untuk reverse ke belakang kalau dirasakan tidak sekupu, tak ada keserasian. Yang telah kita bincangkan dalam bab la maraddalahu minallah, bahawa tiada waktu untuk dia kembali, kerana akhirat itu satu waktu yang telah pun dijalani di dunia dan tidak akan dia kembali semula ke tempat itu, kerana akhirat adalah tempat untuk dia menuai hasil. Jadi kalau kita perhatikan dalam konteks saya ini dari sudut pendekatan Quran, dapat kita perhatikan ni satu bentuk daripada bab ijaz. Ijaz ni makna meringkaskan. Kerana kalau orang baca Al-Quran, orang beriman ni mereka kaisun fatinun, mereka ni orang bijak. Satu ayat yang dibawakan kepadanya, dia lekal-lekal faham apa yang tersembunyi tersirat di sebaliknya. Dalam ayat ini kita dapat lihat bila Allah menyatakan man kafara fa alaihi kufru wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Di sini Allah tidak menyatakan man amila su'an. Jadi kita dapat perhatikan di sini man kafara, tak perlulah huraikan lebih lanjut. Kufur itu maksudnya bagaimana? Kalau menyebut tentang man kafara ni, bagi seorang mukmin sudah memahami bahawa kufur ni segala amal dia tidak berguna. Tengok ya bagaimana maksud ayat ini, kata Imam Fakhruddin Razi dan tafsirnya Mafatihul Ghaib. Perhatikan keindahan ayat ini bila Allah membawakan kepada kita man kafara fa alaihi kufru wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Orang yang melakukan kekufuran, maka ke atas dirinya sendiri kekufuran itu akan menimpa. Bayangkan seorang melakukan kesilapan dekat dunia, apa yang berlaku padanya? Terasa berat, beban itu untuk dia, untuk keluarganya, kena membuat bagai-bagai penafian, maka terasa malam itu pun yang begitu panjang pun rasa begitu menakutkan. Kenapa? Kerana beban yang dipikulnya ini, walaupun dia satu benda yang kita tidak nampak. Maka sebab itu kita dapat lihat penggunaan Quran bila Allah menceritakan di sini man kafara fa alaihi kufur, maka orang yang melakukan satu dosa ini, melakukan maksiat ni, melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah SWT ni, semua itu akan menjadi beban untuknya di akhirat. Ala di sini berarti daripada atas. Atas ni merujuk kepada satu benda yang bersifat dihempapkan ke atasnya. Sebagaimana di dunia lagi, contoh yang saya bawakan kepada tuan, orang melakukan kesilapan, maka tuhmahan, tuduhan yang dikenakan kepadanya, belum lagi masuk ke akhirat itu, sudah rasa dunia gelap untuknya, sempit untuknya, tak tahu ke mana nak tuju, kerana semua mata tertumpu padanya, melabelnya sebagai pesalah. Itu sudah jadi satu beban yang besar di dunia, apatah lagi ke akhirat. Jadi di sini walam yaqul man amana wa dhalika li anna al-amal as-salih bihi yukammilu al-iman fa dzakarahu tahridan lil mukallaf alayhi. Jadi bila Allah menyatakan di sini siapa yang melakukan kufuran itu ke atas dirinya, bebannya itu akan dipikul oleh kamu ke akhirat. Kan kita pelajari satu hadis tentang muflis, bahawa muflis tu Nabi menyatakan tentang mereka ni yang datang ke akhirat membawa kebaikan, tapi oleh kerana dia telah pun melakukan kejahatan pada orang lain, maka segala kebaikannya akan diambil orang, dirampas oleh orang lain, diserahkan kepada orang lain, maka yang tinggal padanya hanya keburukan-keburukan dia saja. Tapi malangnya pada waktu itu masih lagi ada orang yang tampil beritahu bahawa di dunia dahulu dia melakukan kezaliman terhadapnya, maka dia yang sudah tidak punya sebarang kebaikan untuk diambil mereka, sekarang keburukan-keburukan orang itu pula yang dilambakkan ke atas, maka jadilah dia seorang muflis. Maka itu menunjukkan kepada kita tentang beban itu akan dipikulkan ke atasnya. Maka kesesuaian disebut di sini fa'alaihi kufur wa man amila salihah, maka orang beriman ini di antara syarat untuk diterima keimanannya adalah dia melakukan amal salih. Maka amal salih itu akan menyempurnakan keimanan yang dalam dirinya. Maka di sini merupakan satu motivasi untuk orang mukallaf bahawa dia dituntut untuk melakukan amal salih, tidak boleh berpada dengan keimanan semata-mata. Kerana keimanan itu umpama orang berniaga, maka dia merupakan satu modal. Yang menjadikan seorang yang berniaga itu kaya adalah bonus, adalah kejayaan dia untuk mendapat margin, profit dan sebagainya. Maka inilah dia amal salih yang perlu dilakukan di samping keimanan. Walaupun kita pernah belajar, ada kalangan sahabat Nabi itu yang beriman tapi belum sempat beramal salih, maka mereka ini telah pun diberikan keampunan oleh Allah dan dimasukkan syurga. Contohnya seperti yang berlaku dalam perangan Uhud, bila seorang itu masuk Islam walaupun belum sempat rokok walaupun sekali, tapi dia telah pun mati syahid dan tergolong di kalangan ahli syurga yang telah kita pelajari sebelum ini. Maka peringatan dalam ayat ini juga man kafara fa alaihi kufru wa man amila salihah. Siapa yang kufur, kekufuran itu akan menjadi beban untuknya sendiri di akhirat. Siapa yang beramal salih, maka sebenarnya fali anfusihim yamhadun, mereka sedang mempersiapkan satu tempat tidur yang enak, satu yang kita bayangkan di sini merupakan satu membabil isti'arah. Kalau seorang ibu ni tadi mempersiapkan untuk anaknya tidur supaya enak, supaya waktu tidur itu nyenyak dia dan tidak ada gangguan, tak ada mimpi-mimpi menakutkan, dengan doanya seorang ibu, dan menyediakan mungkin airconnya dibuka, kipasnya, apa sahaja bagi menjadikan anak itu selesa untuk tidur. Demikian juga kita sendiri kalau nak tidur, kita kipas, kita alas dan sebagainya. Maka
Maka demikianlah istiarahnya, gambarannya, pinjaman bentuk gambaran ini untuk dimudahkan faham, membabi takrib, bahawa orang beriman ini amal saleh dilakukan itu dengan penuh keyakinan bahawa dia akan membantu untuk menjadikan dia selesa dalam perjalanannya ke akhirat. Lagi kita lihat indahnya laras ayat di sini tuan-tuan, kata Imam Fakhruddin Razi, bahawa penyesuaian perkataan kufur, man kafara, kemudian waman amila, di sini satu bentuk yang boleh kita fahami, satu bentuk mungkin satu bab daripada musyakalah, iaitu nak gambarkan orang yang kafir ini apa sahaja amal saleh yang dilakukan tidak berguna sebenarnya. Maka katalah seseorang yang kafir itu membuat infak, membuat derma, seorang yang dermawan, melakukan berbagai kebaikan, bagi orang buka puasa lagi, segala kebaikan yang dibuat di dunia akan diberikan balasannya di dunia, tidak ada bahagian untuknya di akhir. Ini telah kita pelajari dalam surah Yasin yang lalu, bahawa kasih sayang Allah yang bersifat Rahman itu Rahmaniyah berbeza daripada Rahimiyah. Bahawa mungkin si kafir itu mendapat umur panjang, kesihatan untuk badan, anak-anak bakti padanya, mungkin kehidupannya kaya raya kerana kebaikan-kebaikan yang dibuat di dunia, tapi tiada peruntukan itu untuknya di akhirat. Maka amal saleh yang dilakukan oleh si kafir ini berguna untuknya di dunia, tidak membawanya untuk satu kebahagiaan yang bersambungan di akhirat. Maka di situ terhenti kebaikan yang dia buat. Mengingatkan kita bahawa janganlah dijadikan ukuran dalam perkara semikian lebih bagusnya orang itu melakukan amal saleh sedangkan dia tidak beriman kepada Allah SWT. Kemudian dapat kita lihat lagi betapa Allah menggunakan di sini fali anfusihim yamhadun. Orang melakukan amal saleh ini maka untuk mereka sedang mempersiapkan jalan yang begitu selesa, macamlah perkataan bahasa Arab ini dipanggil Mahdi. Mahdi ni maknanya buayan, tuan. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntut ilmu dari Mahdi, daripada makna Mahdi ni iaitu buayan. Tuntut ilmu dari kamu dalam buayan hingga kamu ke liang lahat. Maknanya bayangkan dalam bentuk istiarah ni, kasih sayang seorang ibu, tentulah dia nak anak dia berada pada tahap keselesaan yang paling maksimum. Kalau dia bayangkan buayan itu kainnya, mungkin cara buainya, mungkin tempatnya, difikirkan oleh seorang ibu segala bentuk. Walaupun dia berada, mungkin dia berniaga gerai tepi jalan. Perhatikan orang susah ni di kalangan marhain ni yang berniaga di jalan kerana kesian kat anak dia, penat menemani dia, dia terpaksa bekerja, tak ada orang nak jaga, disediakan untuk anak dia buayan. Begitu gambarannya untuk kita faham lah. Maka orang-orang saleh ni bila dia beramal saleh, tiba-tiba Allah mengatakan fali anfusihim yamhadun, bahawa di sini digunakan usul tauhid di awal, fa'alaihi wahada. Di sini tauhidkan mana seorang yang beramal saleh, tapi kesan amal saleh dilakukan oleh si ayah itu akan memberi kepadanya peluang untuk membawa syafaat itu kepada seisi keluarganya. Ini telah kita belajar dalam surat Tur yang lalu, bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana Allah menceritakan tentang walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ini ayat ke-21 surat Tur yang pernah kita pelajari bertahun-tahun dulu. Bahawa orang saleh ini kerana keikhlasannya, kesungguhannya, bahawa di akhirat nanti si datuk ni akan mencari anak cucunya untuk bergembira bersama mereka dalam syurga. Allah beruntungnya jadi orang saleh, tuan-tuan. Tapi janganlah kita beranggapan pula datuk aku orang saleh, dia pergi haji sekian banyak, dia bangun tahajud sekian banyak, nanti dia akan bagi syafaat kepada aku. Mengapa kita sendiri tak jadi insan tersebut? Kalau datuk kita orang saleh, kita lagi orang saleh, bapa kita pun orang saleh, maka anak-anak kita pun semuanya salihun. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Maka ayat ini membuka satu kegembiraan untuk orang beriman bahawasanya kebaikan yang dilakukan oleh beliau akan bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, anak isinya, keturunannya. Kekurangan mereka akan ditampung oleh kebaikannya. Bukan saja kat dunia kita membantu anak-anak untuk membeli kereta, rumah, deposit dan sebagainya. Bahkan di akhirat pun akan berlaku sekali lagi bentuk bantuan itu buat lelaki yang saleh ini untuk keturunannya. Maka demikianlah yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu a'lam, seperti nyatakan oleh Imam Fakhruddin Razi dan tafsir. Tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi dapat kita perhatikan persesuaian ayat ini dengan ayat-ayat yang lalu. Sebelum itu Allah telah pun menerangkan buruknya keadaan orang musyrik, bahawa buatan syirik mereka lakukan itu menjadi sebab kepada berbagai bentuk kerosakan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas, yang telah kita lihat fasad yang berlaku dalam berbagai bentuk. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan terangkan lebih lanjut kepada tuan-tuan bahawa kesesuaian ayat ini dapat kita lihat peringatan-peringatan Allah SWT dan juga kesannya kepada orang yang beriman dan kesannya kepada mereka melakukan kekufuran, bahawa peringatan-peringatan datang mengingatkan kepada kita satu hakikat, bahawasanya kehidupan ni akan ada noktanya, akan ada akhirnya. Maka persiapan kita untuk kembali ke situ bagaimana? Walaupun hebat satu kemajuan dicapai manusia dengan empire-empire yang kita bincang daripada awal surah Rum ini, tapi semuanya sudah tiada. Jadi meneruskan kehidupan, mencari keridaan Allah SWT, itulah keutamaan kompas dalam hidup setiap kita. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.